Dr. Tan Sing Giau, Kepong. Tan Sri Yang Dipertua, soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berpuasa dan salam satu Malaysia. Terima kasih Tan Sri dan Ketua. Terima kasih sahabat saya daripada Kepong. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkan Malaysia, jumlah penduduk bekerja warga negara Malaysia dalam sektor swasta adalah seramai 6.5 juta orang. Sementara itu terdapat seramai 1.525.944 orang pemegang PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration sehingga Mac 2013. Bagi pendatang asing tanpa izin parti pula, mengikut statistik daripada Kementerian Dalam Negeri sehingga Ogos 2012, terdapat seramai 1.303.126 orang. Kadar pengangguran di Malaysia yang direkodkan bagi tahun 2012 adalah sebanyak 3.0%. Dan ini menunjukkan ekonomi negara berada pada tahap guna tenaga penuh. Kebergantungan negara terhadap pekerja asing adalah bersifat sementara dan keutamaan pengajian adalah kepada pekerja tempatan. Kebanyakan pekerja asing yang diambil bekerja tertumpu dalam bidang pekerjaan 3D, dirty, dangerous dan difficult, yang tidak kurang digemari dan kurang digemari oleh pekerja tempatan terutama dalam sektor pembuatan, pembinaan, pertanian. Namun kerajaan sentiasa berusaha dalam memastikan pekerja tempatan tidak dipinggirkan dan dinafikan hak mereka untuk bekerja di dalam sektor-sektor ini. Tan Sri Yang Pertua, bagi mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing dan menggalakkan pekerja tempatan untuk bekerja di sektor-sektor ini, kerajaan telah merangka beberapa langkah jangka pendek dan jangka panjang seperti berikut. Dasar kerajaan terhadap pekerja asing yang pertamanya ialah program NAMPI. Program NAMPI ini melibatkan 6 peringkat iaitu pendaftaran, pemutihan, pengampunan, pemantauan, penguatkuasaan, pengusiran yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bukan tugas Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri. Tapi inilah pendekatan yang diambil oleh kerajaan. Program ini bertujuan mendapatkan data serta biometrik pendatang asing tanpa izin parti di negara ini, sekaligus juga mendapatkan statistik jumlah mereka di Malaysia, memantapkan pengurusan warga asing di negara ini, termasuk kawalan keluar masuk yang sekaligus juga membolehkan lokasi penempatan mereka dikenal pasti, dan membetulkan persepsi negatif rakyat terhadap kerajaan yang cenderung disalah anggap sebagai tidak bertindak tegas terhadap parti. Program NAMPI juga membolehkan pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang dilakukan secara besar-besaran. Yang Hormat Tan Sri Yang Pertua, manakala langkah-langkah jangka pendek untuk mengatasi masalah pekerja asing ialah seperti berikut. Program penempatan pekerjaan. Program penempatan pekerjaan 3P ini diadakan bagi mencari seramai boleh tenaga kerja di kalangan warga tempatan. Pada masa sekarang, sebanyak 12 aktiviti telah dikenalpasti dan dilaksanakan oleh kementerian. Pada tahun 2012, seramai 218,588 orang berjaya dibuat penempatan. Sehingga Jun 2013 pula, seramai 73,769 orang telah berjaya ditempatkan ke pasaran pekerjaan. Dan bilangan mereka adalah boleh saya berikan detailnya kemudian. Langkah-langkah jangka panjang untuk mengatasi masalah pekerja asing, yang pertama ialah pelaksanaan gaji minima. Melalui pelaksanaan gaji minima dijangka dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing kurang mahir dan majikan yang kurang cenderung
untuk menggaji pekerja tempatan. Sekiranya dasar gaji minimum hanya dilaksanakan kepada pekerja tempatan sahaja dan diketepikan pemakaiannya kepada pekerja asing, adalah dikuatiri bahawa majikan akan sentiasa mencari jalan untuk meneruskan pengambilan pekerja asing. Yang kedua ialah automasi. Di sektor peladangan, kerajaan menggalakkan penggunaan teknologi otomasi seperti mesin cantas, alat pembungkusan secara mekanikal dan struktur jaring kali serangga untuk aktiviti pembungkusan buah. Di bidang pembuatan, kerajaan menggalakkan penggunaan otomasi mesin bagi mengurangkan penggunaan tenaga kerja. Sistem self-service di sektor perkhidmatan, urusan perbankan telah dipermudahkan melalui khidmat ATM, sistem online banking, self-service di stesen minyak dan di outlet makanan. Industrial Building System atau IBS. Di sektor pembinaan, kerajaan menggalakkan penggunaan teknologi berasaskan Industrial Building System IBS bagi mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga buruh asing, di samping meningkatkan kualiti dan produktiviti pembinaan, menyeragamkan reka bentuk dan mempercepatkan tempoh pembinaan. Dan yang kelima, meningkatkan bayaran upah. Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja JTK mengadakan rundingan dengan majikan supaya bayaran upah yang lebih tinggi dan lain-lain kemudahan ditawarkan kepada pekerja sebagai tarikan kepada pekerja tempatan. Rundingan berkenaan dijalankan melalui aktiviti pemeriksaan berkanun, tabasan permohonan pekerja asing dan sebagainya. Saya Tan Sri Ketua, memang panjang saya nak berikan langkah-langkah ini. Dan antara lain yang boleh saya sebutkan ialah penempatan industri pembuatan dan perkilangan. Boleh saya berhentikan. Latent workforce, membekukan pengambilan pekerja asing dalam sektor-sektor yang mempunyai bekalan tenaga kerja tempatan yang mencukupi. Memastikan bekalan pekerja asing adalah mengikut keperluan industri sahaja. Dan inilah antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan, oleh kementerian, langkah jangka panjang dan juga langkah jangka pendek dalam kita mengatasi masalah pekerja asing. Terima kasih. Kepong. Tan Sri Yang Ketua, soalan tambahan. Memang penjawabnya itu pandai berminyak, pandai menggunakan sesuatu yang tidak baik. Itu pandai berminyak. Itu peribahasa bahasa Malaysia kita lah dan yang tulen. Datuk Tan Sri, adakah yang bermak sedar bahawa apa yang disebutkan sebagai sementara ialah sementara untuk selama-lamanya? Sejak 20 tahun yang lampau bermulanya masalah ini. Adakah yang berhormat buat kajian mengenai bilangan parti misalnya ataupun padi yang menjadi peniaga di negara ini seperti di Jalan Silang, Kuala Lumpur dan pelbagai tempat, dan juga bilangan sekarang menjadi pengilang, peladang dan sebagainya, dan adakah kajian mengenai implikasi dan konsekuensi yang menyeluruh yang akan melanda negara ini? Terima kasih Yang Mohd daripada Kepong, sahabat saya. Saya ucapkan terima kasih kerana mengambil perhatian yang cukup baik tentang masalah pekerja asing di negara kita ini. Sebenarnya seperti yang saya sebutkan awal tadi, kita mempunyai pekerja swasta warga negara ialah 6.5 juta. Manakala pekerja asing yang legal adalah 1.5 juta. Dan pendatang asing ialah tanpa izin ialah 1.3 juta. Yang Mohd Tan Sri Yang Bertua, sebenarnya memang pihak kerajaan
menjalankan kajian-kajian berterusan. Selagi kita ada pekerja, selagi itu kajian perlu kita jalankan. Walau bagaimanapun masalah sedikit, masalah dapat diselesaikan. Sebab itulah dalam kita menentukan supaya pekerja asing ini, pendatang asing ini tidak datang dengan begitu mudah ke negara kita, kita mengambil beberapa langkah dalam memastikan supaya pembekuan pengambilan pekerja asing dalam sektor-sektor yang mempunyai bekalan tenaga kerja tempatan yang mencukupi. Ini antara langkah yang kita ambil. Membukakan pengambilan pekerja asing dalam sektor perkhidmatan kecuali dalam subsektor tukang masak, pekerja pembersihan, pencucian dan pekerja resort peranganan. Dan kita juga kerajaan memastikan bekalan pekerja asing adalah mengikut keperluan industri saja. Ini langkah yang ambil kerajaan. Kerajaan melalui KES, Kementerian Sumber Manusia dan KDM memastikan prosedur pengambilan pekerja asing dibuat hanya setelah peluang pekerjaan tersebut ditawarkan kepada pekerja tempatan. Jadi Tan Sri Yang Pertua memang menjadi masalah kepada kita di mana-mana negara pekerja asing ini. Tetapi usaha dibuat oleh kerajaan, termasuklah 6P yang saya sebutkan tadi dan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Sumber Manusia sendiri bagi kita memastikan supaya pekerja asing ini kita hendak supaya sementara saja di negara kita dan kita hendakkan supaya lebih ramai pekerja tempatan mengambil alih kerja-kerja yang berada di negara kita ini. Terima kasih. Kuala Kangsar. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Di dalam sektor pembinaan yang begitu rancak sekarang ini, terdapat ramai pekerja-pekerja asing, separuh mahir dan juga mahir dan tidak mahir terlibat dalam sektor ini. Dan ramai juga pekerja-pekerja ini tidak memiliki kad pendaftaran pekerja, iaitu kad hijau, the green card dengan izin yang dikeluarkan oleh CIDB. Jadi Kuala Kangsar ingin bertanya, apakah perancangan kerajaan dalam menangani isu ini supaya kad hijau ini dapat dikeluarkan dan juga menyelesaikan masalah ini yang telah seperti mana yang telah didedahkan oleh CIDB baru-baru ini. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kangsar, terima kasih Tan Sri Yang-Pertua. Seperti mana yang Tan Sri saya sebutkan tadi, langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek yang diambil kerajaan. Sebab itulah saya bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Kuala Kangsar. Memang kita tidak nafikan ramai pekerja-pekerja asing yang tanpa izin ini akan bekerja di projek-projek construction ini di mana-mana, sama di bandar dan juga di luar bandar. Dan sebab itulah kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan program 6P, iaitu yang telah pun saya sebutkan tadi, yang membawa maksud pemutihan, pengampunan, pemantauan, penguatkuasaan dan juga pengusiran. Hasil daripada kerja ini, tindakan ini, 6P ini, walaupun ini tugas Kementerian Dalam Negeri, tapi saya boleh akan sebutkan secara kasar di sini, ialah kita telah dapat memutihkan seramai 556,055 orang parti yang telah diputihkan. Jadi saya tidak ada mengambil tanggungjawab yang lebih, Tan Sri Yang Pertua, kerana inilah tugas Kementerian Dalam Negeri. Jadi insyaAllah saya akan bawa apa yang disuarakan oleh Yang Mohd tadi dan kita akan mencari jalan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak yang berwajib bagi kita memastikan supaya pekerja tempatan diberi peluang yang lebih berbanding dengan pekerja asing. Sebab itulah saya juga berharap, kementerian kita berharap supaya kita sebagai pemimpin, ahli-ahli parlimen, ahli yang berhormat sekalian, marilah sama-sama kita mengajak anak-anak muda kita, memberikan semangat kepada mereka supaya kita sama-sama mengambil peluang melalui negara kita yang cukup aman makmur ini dan berikan membolehkan anak-anak tempatan kita mencari kekayaan di negara kita sendiri. Terima kasih. Tan Sri Speaker minta satu soalan tambah lagi. Kuala Langat. Terima kasih Tan Sri Speaker atas peluang yang diberikan kepada saya untuk soalan tambahan yang ketiga. Tan Sri Speaker, Timbalan Menteri, mengikut statistik yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, parti dibelanjakan 6P, dibelanjakan 5 juta. Dewan meluluskan misioneri dan sebagainya untuk memastikan
pekerja asing tanpa izin ini dikenal pasti dan dibersihkan, disucikan dan diberikan peluang untuk bekerja di sini. Daripada 1.15 juta, 1.015 juta 852, hasilnya 1.015 juta. Dah dengar dulu, 852 hanya 503,161 yang berjaya dibuat. Alasan dia ialah kerana kesanggupan daripada Kementerian Dalam Negeri untuk mencari penyelesaian atas parti ini. Soalan saya ialah, apabila kita melihat daripada kelambakan pekerja asing berjumlah 1.2 juta mengikut statistik yang Timbalan Menteri cakap tadi itu adalah satu yang tidak begitu tepat kerana pekerja asing ini tak tahu berapa jumlahnya. Bersejukah dengan saya Timbalan Menteri, gaji minimum itu adalah punca utama. Kalau tidak dikuatkuasakan, apakah kementerian berkesudian bersungguh-sungguh untuk memastikan syarikat-syarikat yang tidak mahu mengamalkan gaji minimum itu diambil tindakan, dan pastikan Seksyen 60M di bawah Akta Kerja 1955 itu sekiranya majikan mengalihkan pekerja tempatan pada pekerja asing dihukum maksimum. Dan penyelesaian itu saya kira insya-Allah akan selesailah pekerja asing dalam negara ini. Apakah kementerian bersetuju dengan pandangan saya? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Terima kasih Kuala Langat. Sahabat saya Kuala Langat. Saya bersama dengan Kuala Langat kerana kalau saya bercakap tentang pekerja asing hari ini, sudah tentulah statistik semalam tidak mungkin berguna lagi. Kerana setiap hari perubahan ini berlaku. Ada yang meninggal, ada yang keluar dan sebagainya. Ini hakikat yang berlaku. Tentang nampi, hasil daripada nampi yang disebutkan oleh Yang Muhammad tadi. Saya tidak hendak mengulas panjang kerana ini telah tugas Kementerian Dalam Negeri. Walaupun inilah antara pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan, walaupun mungkin tidak semua pendekatan itu boleh mencapai 100%, tapi kesannya ada kepada kita, kepada kerajaan. Di mana seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi saya tak nak mengulas perkara ini dan kita bolehlah Yang Muhammad bertanya dengan Kementerian Dalam Negeri dan kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah pekerja asing dan pertahanan asing ini. Sebab itulah bagaimana seriusnya kerajaan dalam menangi isu ini bukan saja Yang Muhammad, bukan kita semua. Kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa kabinet peniaga asing, pekerja asing dan pendatang asing tanpa izin yang dipengurusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Inilah kesungguhan kerajaan. Sebab itulah saya yakin kalau komitmen sokongan kita beri kepada kerajaan pada jawatan kuasa ini, tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh meningkatkan pekerja tempatan kita dalam negara kita dan kita mengurangkan pekerja asing. Walaupun hari ini kebergantungan kita pada pekerja asing tidak boleh kita nafikan. Tentang gaji minimum, saya sebutkan tadi bahawa ini adalah antara mekanisme yang kita gunakan bagaimana kita boleh mengurangkan pergantungan kita kepada pekerja asing. Sebab kalau kita kita tidak berikan gaji minima kepada pekerja asing, sudah tentulah majikan-majikan akan mencari pekerja asing supaya mereka dapat membayar gaji lebih murah kepada pekerja ini. Dan seperti mana yang telah pun dijelaskan oleh Menteri saya dalam pengurungan semalam, jawapan bertulis dan sebagainya, dan sebelum ini kita telah meminta majikan-majikan supaya melaksanakan bayaran gaji minimal ini bermula tahun depan, akhir tahun ini tempohnya. Walaupun Tan Sri Yang Bertua, saya cukup yakin. Sebab itulah pahaman kita, majikan dan pekerja mestilah ada spirit, semangat win-win situation. Filosofi menang-menang. Bagi pekerja, kalau saya sebagai pekerja, sebab itulah letakkan diri kita suatu ketika sebagai pekerja dan satu ketika sebagai majikan. Sudah tentulah kedua-dua ini kalau tidak berfikiran waras, tidak rasional, memanglah tidak akan bersetuju dengan apa yang kita lakukan. Sebenarnya kerajaan kita, Kementerian Sumber Manusia ingin memberikan sumbangan penghormatan yang terbaik kepada pekerja-pekerja kita, termasuklah meletakkan gaji minima ini, dan dalam masa yang sama memberikan kebaikan kepada majikan-majikan. Kerana majikan tidak akan berjaya kalau tidak ada pekerja.
Begitu juga pekerja tidak akan kerja kalau tidak ada majikan. Sebab itulah win-win filosofi ini amat penting. Jadi saya minta supaya kita bersama memberikan sokongan kepada pelaksanaan gaji minima ini dan lain-lain langkah yang diambil oleh kerajaan, termasuklah Kementerian Sumber Manusia dalam menangani masalah pekerja asing dan pendatang tanpa izin. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua.